Usahawan Muslim dalam era globalisasi dan dunia tanpa sepadan. Keusahawanan merupakan bidang strategi yang sentiasa menjadi perhatian dan sentiasa berubah mengikut peredaran zaman. Secara dasarnya, usahawan Muslim ialah mereka di kalangan umat Islam yang menjalankan aktiviti perniagaan dengan produk yang halal. Dengan hasil keusahawanan jugalah, Islam telah tersebar ke pelosok dunia. Islam amat menggalakkan umatnya untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Hal ini kerana hampir keseluruhan rezeki itu berpunca dari perniagaan. Sebagaimana maksud hadis, perniagaan itu adalah 9/10 dari rezeki. Berdasarkan soal sendiri yang telah kami jalankan, 100% responden kami menyokong usahawan Muslim dan kesemua responden kami bersetuju bahawa kemajuan teknologi pada masa kini membantu usahawan Muslim dalam menjalankan perniagaan mereka. Seterusnya, penyataan masalah. Jika kita lihat, usahawan Muslim kini banyak terlibat dengan aktiviti riba dan rasuah. Mereka kebanyakannya mementingkan keuntungan yang lumayan tanpa mengira halal dan haram di sisi syarak. Bukan itu sahaja, masalah penipuan dalam jual beli secara atas talian semakin berleluasa. Selain itu, usahawan Muslim dan pembeli mempunyai kurang pengetahuan mengenai khiyar. Dan akhir sekali, terdapat pelbagai cabaran dan masalah yang dihadapi oleh usahawan Muslim pada hari ini akibat terlampau gembira melihat hasil pencapaian yang mereka miliki. Terdapat 5 objektif kajian. Yang pertama adalah mengkaji ciri-ciri usahawan Muslim yang menjalankan perniagaan berasaskan hukum syarak atau mengikut perspektif Islam. Seterusnya, yang kedua ialah mengenal pasti apakah itu riba dan rasuah serta punca berlakunya isu riba dan rasuah dalam kalangan usahawan Muslim. Yang ketiga, mengenal pasti kesan apabila terlibat dengan aktiviti riba dan rasuah. Yang keempat, mengkaji masalah penipuan di dalam perniagaan secara atas talian. Dan akhir sekali, yang kelima ialah menerangkan tentang khiyar dalam aktiviti jual beli. Sebagai seorang usahawan Muslim, kita perlu patuh kepada piawaian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalankan perniagaan. Menjalankan perniagaan dengan jujur dan amanah adalah amalan yang mendapat pahala di sisi Allah. Seperti mana maksud hadis berikut, peniaga yang jujur dan beramanah akan ditempatkan bersama-sama para nabi, orang-orang soleh dan para syuhada. Hadis Hasan Tirmizi. Baginda Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah jenis mata pencarian yang paling baik? Maka baginda menjawab, hasil usaha sendiri dan setiap perniagaan yang bersih, yakni dari tipu daya dan khianat. Namun, pada zaman kini, usahawan Muslim terutamanya banyak yang terlepas pandang dan mengambil remeh tentang perkara ini. Antaranya ialah berniaga yang mempunyai unsur riba dan rasuah. Bahkan sebahagian daripada perniagaan inginkan keuntungan yang lumayan sehingga melanggar hukum syarak yang telah ditetapkan. Berdasarkan kajian kami melalui soal selidik yang dilakukan terhadap peniaga dan orang ramai, 100% responden mengetahui apakah itu riba dan rasuah di dalam perniagaan. Secara istilah, riba bermaksud penambahan nilai ke atas sesuatu pinjaman yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman atau dijanjikan oleh penerima pinjaman, manakala dalam pertukaran sesetengah barangan dan mata wang, ia bermaksud perbezaan nilai akibat kuantiti yang berbeza ataupun perbezaan sewaktu pertukaran. Dalam menjalankan perniagaan, amalan riba hendaklah dielakkan sepenuhnya. Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan sebab utama hukum haram menerima dan mengambil riba adalah untuk menjaga kesucian hubungan baik antara sesama umat manusia daripada unsur penindasan. Penindasan berlaku apabila seseorang peniaga atau usahawan itu sendiri menaikkan harga barangan terlampau tinggi atau sebarang tambahan di atas hutang akibat penangguhan tempoh dan tambahan dalam pertukaran barang tertentu.
Sesungguhnya, pihak penerima yang berada dalam kesusahan berhak diberi tempoh lanjut untuk membayar hutangnya sehingga dia mampu membayarnya. Rasuah adalah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW melaknati pemberi rasuah, penerima dan perantaranya. Dalam hukum syarak, tiada nas dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menetapkan hukuman bagi kesalahan rasuah. Tetapi hukuman tersebut boleh ditetapkan oleh ulul amri atau pemerintah dengan menepati syarak. Rasuah adalah sebahagian daripada kemungkaran yang wajib dibanteras daripada kehidupan masyarakat sama ada usahawan Muslim atau tidak. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah mengubahnya dengan tangan. Riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Ini bermaksud, pemerintah mempunyai tanggungjawab yang besar untuk mengubah kemungkaran rasuah dari terus berleluasa dalam kalangan masyarakat kini. Terdapat 4 punca yang menyebabkan aktiviti riba ini semakin berleluasa. Yang pertama ialah kurangnya penegasan terhadap zakat. Yang kedua, sistem ekonomi negara yang berpengaruh barat. Dan yang ketiga ialah pinjaman yang disertakan faedah. Dan yang keempat ialah transaksi konvensional yang berleluasa. Allah telah mengharamkan aktiviti riba ini. Dan di dalam surah Al-Rum ayat 39, daripada firman Allah telah menyatakan bahawa dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keredaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Firman ini menerangkan bahawa dengan mengambil riba tidak akan menambah harta seseorang manusia itu dan dia tidak mendapat keredaan daripada Allah. Namun begitu, dengan mengeluarkan zakat akan mendapat keredaan daripada Allah serta dapat menjadikan rezeki itu lebih berkat. Kurangnya penegasan terhadap zakat. Masih terdapat ramai penduduk Islam tidak melaksanakan kewajipannya iaitu membayar zakat. Hal ini menyebabkan ekonomi masyarakat Islam khususnya menghadapi ketidakseimbangan. Perkara ini seterusnya menyebabkan ramai orang kaya bertambah kaya dan yang miskin akan bertambah miskin. Apabila perbezaan tersebut berlaku, maka golongan yang berpendapatan rendah terpaksa membuat pinjaman dan pinjaman yang dilakukan itu mempunyai riba. Ini menyebabkan aktiviti riba ini semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, pihak berkuasa dan masyarakat perlu memberi penerangan dan pengetahuan kepada orang ramai untuk mengeluarkan zakat demi kebaikan semua rakyat Islam. Sistem ekonomi negara yang berpengaruh barat juga menjadi salah satu punca kepada aktiviti riba. Penjajahan yang telah berlaku di negara Malaysia bukan sahaja menyebabkan negara Malaysia dijajah, namun sistem-sistem di Malaysia turut dijajah seperti sistem ekonomi dan pendidikan. Malaysia terpengaruh dengan sistem pemerintahan barat yang menggalakkan riba serta kegagalan negara-negara Islam untuk bersepakat menggunakan sistem ekonomi Islam dalam pemerintahan negara mereka menyebabkan aktiviti riba ini berleluasa. Bagi punca rasuah pula, terdapat 4 punca utama yang dipersetujui oleh kesemua responden kami iaitu kepimpinan seseorang yang lemah, gaji pekerja yang rendah, kurang didikan agama dan moral dan akhir sekali kerajaan tidak melaksanakan undang-undang yang ketat. Seterusnya, saya akan merungkai satu persatu faktor atau punca berlakunya gejala rasuah. Faktor yang pertama ialah kepimpinan seseorang individu yang lemah yang hanya mementingkan diri sendiri. Individu yang mempunyai kepimpinan yang lemah tidak yakin pada diri sendiri dan mudah dipengaruhi oleh orang lain untuk melakukan rasuah. Mereka mudah disogok dengan pelbagai kemewahan seperti harta benda, wang ringgit, kedudukan dan pangkat. Akibatnya, amalan rasuah menyebabkan masyarakat hilang kepercayaan terhadap individu dan kepimpinan organisasi. Demikian itu, masyarakat kini semakin bersikap individualistik dan materialistik. Maka mereka boleh melakukan
dan menggunakan apa cara sahaja untuk mencari wang termasuklah rasuah. Selain daripada itu, punca rasuah yang seterusnya adalah dari segi gaji pekerja yang rendah sama ada di sektor awam atau swasta juga turut mendorong kepada aktiviti rasuah. Bagi pegawai yang bergaji rendah dan bekerja di bandar, mereka kerap menghadapi masalah kewangan. Sebagai contohnya, gaji pekerja sokongan kerajaan adalah sekitar RM1,000 hingga RM1,500 sebulan, sedangkan kos hidup di bandar terus meningkat. Oleh itu, mereka cenderung untuk melakukan aktiviti rasuah. Dan apabila ada peluang untuk melakukan rasuah, mereka tidak berfikir panjang lagi untuk melakukan perbuatan tersebut. Adalah sesuatu yang baik jika pihak kerajaan atau majikan melakukan kajian tentang jumlah gaji yang patut dibayar kepada pekerja dalam zaman yang serba moden ini. Baiklah, yang seterusnya adalah kesan riba. Sesungguhnya riba telah mengubah cara kita berfikir dan bakal merosakkan akhlak seseorang Muslim. Selain itu, riba dapat merosakkan masyarakat dan ekonomi masyarakat sekeliling. Islam mengharamkan amalan riba ini disebabkan ianya mempunyai implikasi yang besar ke atas kehidupan manusia. Keburukan riba boleh dilihat dari segi akal, dari segi sosial, dari segi akhlak dan dari segi ekonomi. Dari segi akal adalah riba tumbuh di dalam diri manusia dan menjadikan mereka mempunyai sifat rakus, gelojoh, tamak, kedekut, ego dan sebagainya. Sifat-sifat ini akan turut menebal dan akhirnya akan menjadi darah daging yang sukar untuk dikikis lagi. Baiklah, yang seterusnya dari segi sosial dan akhlak adalah amalan riba akan merosakkan kemaslahatan dunia. Riba mendorong pemakannya hidup senang lenang, tanpa bekerja dan berusaha, sedangkan Islam menggalakkan umatnya untuk berusaha dan bekerja. Ia juga merupakan penindasan terhadap orang-orang miskin di mana pihak pemberi hutang akan bertambah kaya sementara penerima hutang akan bertambah miskin dan tertekan. Ini akan mewujudkan ketidaksamaan di dalam masyarakat. Selain itu, amalan riba boleh menyebabkan kasih sayang, sikap tolong-menolong dan mengasihani antara satu sama lain akan hilang. Riba boleh merosak dan meregangkan hubungan antara orang kaya pemakan riba dengan orang miskin dan akan menimbulkan perasaan benci dan iri hati di kalangan mereka. Konflik boleh berlaku akibat ketidakpuasan hati di kalangan peminjam seperti rompakan, pembunuhan dan lain-lain. Ini boleh mengganggu gugat kestabilan masyarakat secara keseluruhan. Dari segi ekonomi pula adalah riba yang tinggi memusnahkan daya penarik pelabur, menyebabkan kekurangan pekerjaan dan pendapatan. Ia juga merosakkan perkembangan ekonomi dan mengakibatkan inflasi. Riba diperoleh tanpa mengusahakan sesuatu dan meletakkan kesemua risiko ke atas bahu peminjam. Seterusnya kita lihat kepada kesan rasuah. Islam juga menganggap perbuatan menerima dan memberi rasuah sebagai perbuatan yang jijik. Malah Saidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis yang bermaksud pemberi dan penerima rasuah akan dihumban ke dalam neraka. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi SAW bersabda yang bermaksud tidak akan memasuki syurga daging yang tumbuh daripada yang haram. Api neraka lebih utama baginya. Amalan rasuah sangat memberi kesan yang buruk terhadap individu, masyarakat dan negara. Antara kesan terhadap individu ialah kehilangan pekerjaan, kejatuhan moral atau maruah dan hilang kepercayaan masyarakat. Seterusnya, kesan rasuah terhadap masyarakat ialah menggalakkan jenayah, menjejaskan sosial, menjejaskan kestabilan politik serta keselamatan. Dan akhir sekali, kesan rasuah terhadap negara, iaitu pentadbiran negara terjejas secara keseluruhannya. Undang-undang tidak dapat dijalankan secara adil dan akhir sekali merencatkan pertumbuhan ekonomi negara. Seterusnya ialah saya akan menerangkan tentang penipuan dalam jual beli secara atas talian.
kes penipuan dalam jual beli secara atas talian semakin hari semakin berleluasa. Hal ini seharusnya tidak berlaku kerana situasi ini menyebabkan berlakunya penindasan yang sedia maklum dilarang dalam Islam. Kejujuran seseorang dalam urusan perniagaan atau jual beli kadang-kadang sukar diyakini kerana adanya unsur-unsur penipuan secara licik tanpa disedari oleh pihak lain. Kami telah melakukan beberapa soal selidik berkenaan kes penipuan yang berlaku dalam kalangan responden. Berdasarkan soal selidik tersebut, 42% daripada 50 responden kami pernah menjadi mangsa penipuan pembelian secara atas talian. Perbuatan menipu ini juga melibatkan sukatan tidak mencukupi kadar atau menjual barangan yang rosak yang boleh mengakibatkan pembeli tidak berpuas hati. Haram hukumnya bagi sesiapa yang melakukan sedemikian. Mereka juga akan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kia di dalam perniagaan. Berdasarkan kajian yang dilakukan, sebanyak 76% responden tidak tahu dan tidak pasti apakah itu kiar. Ini kerana kurangnya pengetahuan tentang kontrak di dalam perniagaan. Walhal, bagi seorang penjual dan pembeli, kiar ini amat penting dalam setiap transaksi jual beli kerana dapat menjaga hak sebagai seorang penjual dan pembeli. Apakah itu kiar? Kiar ialah memilih sama ada meneruskan kontrak atau menarik diri dalam sesuatu transaksi. Konsep ini adalah satu hak yang diperuntukkan oleh Islam kepada pihak yang melakukan kontrak bagi kepentingan setiap aktiviti ekonomi. Jenis-jenis kiar. Terdapat 8 jenis kiar yang perlu diketahui. Antaranya ialah kiar majlis, kiar syarat, kiar aib, kiar ta'yin, kiar ruqyah, kiar naqdi, kiar was, kiar al-ghaban. Contohnya, pembeli yang mempunyai kecacatan pada barangnya berhak untuk menuntut kiar aib. Kiar aib ialah pembeli diberi pilihan untuk membiarkan kecacatan yang ada pada barang yang dibelinya atau memulankan semula kepada penjual dengan membatalkan jual beli tersebut dan mengambil bayaran yang telah dibuat. Pembeli berhak menamatkan kontrak atau meminta bayaran yang kurang dari harga sebenar apabila keadaan tersebut berlaku, supaya tidak adanya kerugian di mana-mana pihak. Namun, jika dalam tempoh masa yang lama, akan gugur hak kiar aib tersebut bagi pembeli. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, orang Islam adalah saudara kepada Muslim yang lain. Tidak halal menjual kepada saudaranya barang yang ada kecacatan, melainkan ianya telah dijelaskan. Implikasi kajian. Secara implikasinya, berdasarkan kajian kami, 100% menyokong usahawan Muslim di negara ini. Usahawan Muslim perlu menunjukkan contoh yang terbaik bagi menjaga imej Islam di mata dunia dan masyarakat setempat. Ini kerana segala perbuatan yang dilakukan sama ada baik atau buruk akan juga terkesan kepada imej Islam. Jika perniagaan Muslim mempunyai unsur penipuan, rasuah dan riba, maka masyarakat akan memandang serong terhadap perniagaan tersebut. Ia akan menyebabkan masyarakat tidak mempercayai dan tidak akan membeli produk atau barangan mereka. Selain itu, usahawan Muslim perlu menerapkan nilai-nilai murni dalam diri seperti jujur, amanah dan mengikut syarat yang ditetapkan. Contohnya, usahawan Muslim perlu mengeluarkan barangan atau produk yang halal dan bersih serta dijamin kualitinya. Dengan ini, masyarakat akan lebih menyokong usahawan Muslim dengan membanyakkan membeli barangan atau produk daripada mereka. Dapat disimpulkan, jual beli yang berlandaskan syarat akan diredai Allah dan bukan berasaskan keuntungan semata-mata. Akhir sekali, usahawan Muslim dan masyarakat perlu mengetahui dengan lebih jelas tentang kontrak di dalam perniagaan. Salah satu contoh adalah kiar. Ini kerana apabila usahawan Muslim dan pembeli mengetahuinya dengan lebih mendalam, ia akan mengelakkan ketidakpuasan hati, yakni dendam, kerugian dan penyesalan di kemudian hari disebabkan kontrak dari segi harga, kuantiti dan kualiti barang perkhidmatan. Bahkan, kiar ini memberi peluang kepada pembeli dan penjual terhadap tindakan yang bakal diambil bagi kepuasan setiap urus niaga.
Baiklah, yang seterusnya adalah cadangan penambahbaikan. Keusahawanan adalah satu medan dakwah yang penting di dalam Islam. Dengan hasil keusahawanan jugalah Islam tersebar ke pelosok dunia. Islam amat menggalakkan umatnya untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan kerana hampir keseluruh rezeki itu berpunca dari perniagaan. Di sini ada beberapa cadangan penambahbaikan untuk usahawan Muslim, antaranya adalah penguatkuasaan undang-undang daripada pihak kerajaan. Kerajaan haruslah menahan, mendakwa dan mendenda kepada pesalah yang melakukan rasuah tanpa mengira status mereka. Apabila kita memilih pangkat ataupun status seseorang itu adalah sesuatu yang tidak adil untuk dikenakan tindakan. Usaha-usaha kerajaan dalam menangani gejala rasuah ini dapat dikukuhkan lagi dengan adanya bantuan media massa. Media massa ini boleh melancarkan kempen iklan mengenai rasuah untuk menyedarkan masyarakat daripada kesan dan hukuman terhadap rasuah. Baiklah, yang kedua adalah penerapan nilai keagamaan. Hal ini kerana sifat hasad dengki dan perbuatan rasuah ini merupakan perbuatan yang memudaratkan manusia. Orang Muslim haruslah sentiasa memantapkan iman untuk mengelakkan diri daripada perbuatan yang dilarang. Kita haruslah sentiasa menjaga ibadah dan sering memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran untuk mengelakkan berlakunya perkara sia-sia dan dapat memperingatkan diri kita. Kesimpulannya, pengetahuan ilmu agama perlu dimantapkan seiring dengan kemajuan teknologi. Usahawan Muslim perlu berusaha untuk mendalami ilmu agama agar dapat menerapkan pengetahuan tentang agama Islam semasa melakukan perniagaan. Usahawan Muslim juga hendaklah tidak terlibat dengan aktiviti riba dan rasuah. Hal ini kerana pelibatan usahawan Muslim dalam aktiviti riba dan rasuah boleh menyebabkan perniagaannya tidak berkait serta boleh menyebabkan perniagaannya mengalami kerugian.